Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Pada minggu ini Niaga Awani ingin bincangkan berkenaan dengan pelaksanaan pakej dan juga pelan rangsangan yang telah diumumkan oleh kerajaan dan juga Bank Negara pada minggu lepas. Kita mulakan dengan perkembangan pertama sekali. Bank Negara Malaysia pada 25 Mac lepas umumkan langkah pengawalan dan juga penyeliaan untuk menyokong usaha institusi perbankan membantu individu, PKS dan juga syarikat korporat menangani kesan COVID-19. Dan pagi ini kita akan lihat kepada strategi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM kepada bagaimana ini akan dilaksanakan dengan baik dan pantas. ADFIM dianggotai oleh 5 institusi kewangan pembangunan seperti Bank Pembangunan Malaysia, Bank Rakyat, SME Bank serta 12 agensi pembangunan usahawan seperti MARA, MIDF dan sebagainya. Namun mari kita lihat kembali kepada pengumuman utama yang dibuat pada 25 Mac lepas oleh Bank Negara Malaysia. Pengumuman itu merangkumi langkah utama termasuk penangguhan dan penstrukturan semula kemudahan pinjaman atau pembiayaan. Institusi perbankan menangguhkan semua pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan kepada individu dan PKS untuk tempoh 6 bulan berkuat kuasa pada 1 April 2020. Bagi kemudahan kad kredit, institusi perbankan menawarkan penukaran baki terkumpul kepada pinjaman bertempoh 3 tahun dengan kadar faedah yang lebih rendah. Dan terkini, pelbagai bank di Malaysia mengumumkan langkah untuk tidak mengenakan faedah terkumpul dan kadar keuntungan atas pinjaman dan pembiayaan mereka. Menurut kenyataan bank, ini antara lain ia untuk mengurangkan beban kewangan ke atas individu dan PKS. Institusi pembangunan usahawan yang menjadi ahli ADFIM juga menawarkan penangguhan pembayaran pinjaman di samping subsidi sewaan dan penstrukturan serta penjadualan semula pembiayaan. Menerusi pakej ransangan ekonomi prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelbagai perincian dan bantuan turut diumumkan. Ini termasuk dana tambahan RM4.5 bilion yang merangkumi 5 inisiatif utama termasuk dana bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak RM3 bilion. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya RM5 bilion. Perincian dan tambahan lain termasuk meningkatkan saiz dana kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Langkah lain termasuk meningkatkan dana di bawah skim kredit mikro yang menjadikan jumlah keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim ini dan agihan tunai bantuan kepada individu dan isi rumah antara lain akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dan institusi keuangan lain. Dan pagi ini kita bersama dengan ahli Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM untuk membincangkan berkenaan langkah pelaksanaan pengumuman ini dan bagaimanakah ia akan dilakukan dengan pantas. Kita bersama menerusi Skype pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank Arya Putra Ismail dan juga Timbalan Pengerusi ADFIM dan Ketua Pembangunan Kewangan Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF Azizi Mustafa. Kita mulakan dengan Arya dulu. Arya, kita melihat kepada pelaksanaan kerana ramai ataupun banyak PKS yang kami temu bual, ada sedikit mungkin komen berkenaan dengan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan, namun daripada segi pelaksanaannya mereka mahukan wang ini pantas, mereka mahukan kemudahan ini pantas. Bagaimana area ingin memastikan dan juga SME Bank ingin memastikan bahawa pelaksanaan ini akan dapat dilaksanakan dengan pantas dan juga dengan teratur dan baik? Okey, terima kasih Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang mendengar pada sesi temu bual pada pagi ini. Ini adalah mustahak untuk semua PKS untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih terang bagaimana mereka dapat enjoy this type of financial relief. Bagi pihak SME Bank, malah ke semua pemain perbankan, kami telah menyediakan moratorium secara automatik seperti yang disarankan oleh kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia. Ini sedikit sebanyak telah membantu para PKS secara immediate ataupun secara tanpa tangguhan, di mana mereka tidak perlu membayar ansuran bulanan kepada pihak bank. Sedikit sebanyak dengan penangguhan ini ia akan meringankan lagi aliran tunai untuk PKS. Dan selain daripada itu terdapat beberapa lagi inisiatif yang diambil oleh bank seperti contohnya di SME Bank kami juga telah menyediakan
holiday of rental payment untuk semua EPC ataupun kilang-kilang yang akan kami sewakan kepada PKS. Saya percaya juga rakan-rakan di perbankan juga memberi pelbagai inisiatif dan juga financial assistance seperti di conventional bank tidak ada lagi dikenakan interest on interest. Untuk pengetahuan semua, bagi pemain perbankan Islam, benda ini dah lama. Kita tidak pernah mengenakan profit atas profit ataupun interest atas interest. Dan juga kelonggaran juga diberikan setengah bank untuk tidak mengenakan denda. Seperti di SME Bank itself, kita dah waive all late payment charges because this is to help entrepreneur dalam keadaan yang agak getir buat masa ini. Dan Cik Arya, mari kita lihat kepada bagaimana reaksi usahawan PKS pada ketika ini kepada situasi semasa. Saya tahu tentunya ada mereka yang menyatakan rasa dan juga bagaimana operasi mereka terkesan dengan keadaan semasa pada ketika ini. Adakah Encik Arya melihat respon PKS pada ketika ini baik dalam usaha untuk mengekalkan pekerja, mengekalkan operasi dan juga terus beroperasi jika keadaan semakin ataupun bertambah buruk? Sebenarnya sebelum saya menjawab persoalan itu, mungkin saya harus kongsikan yang di dalam keadaan sekarang ini pelbagai inisiatif atau pelbagai financial assistance telah diberikan secara langsung oleh bank dan juga Bank Negara Malaysia. Pelbagai financial relief ataupun special financing telah diperkenalkan, contohnya di SRF, Special Relief Facility. Kita ada AES ataupun All Economic Sector Facility, kita ada Automation and Digitalization Facility, Agro Food Facility dan Micro Enterprises Facility. Ini adalah bantuan-bantuan kewangan yang disediakan untuk semua usahawan untuk menangani krisis yang kita hadapi pada masa ini. Untuk menjawab persoalan Saudara Rizal, memang para PKS rata-ratanya agak panik dan kami boleh empathize why PKS panik. Ini semua adalah terkesan daripada aliran tunai yang terjejas apabila bisnes mereka terjejas. Walau bagaimanapun, saranan saya agar semua PKS ini tidak terlalu panik, malah saya sarankan supaya mereka bekerja dengan lebih rapat dengan pihak bank kerana mereka harus mengetahui impak setelah COVID-19. Pihak bank akan sentiasa memberi khidmat nasihat supaya mereka ini tidak terlalu overborrow bagi melancarkan kelangsungan bisnes. Pihak bank juga menyediakan pelbagai inisiatif yang bukan hanya berbentuk pinjaman, iaitu seperti hand holding agar mereka lebih resilient setelah COVID-19 selesai ataupun tamat dalam beberapa bulan nanti. Dan Cik Arya, kita tahu bahawa PKS menyumbang kepada sejumlah besar, malah jika boleh diberikan fakta-fakta di sini, antaranya 62% daripada pekerja di Malaysia dan juga PKS adalah 98.5% daripada semua perniagaan dan juga perniagaan di Malaysia. Bagaimanakah kesannya kepada pekerja di PKS ini? Adakah dilaporkan berkenaan dengan pengurangan pekerja, pengurangan waktu bekerja dan juga pembayaran gaji? Bagaimanakah ini dipastikan tidak memberikan kesan kepada pekerja ketika tempoh ini? Sebelum pengumuman daripada kerajaan, memang terdapat PKS yang telah memberhentikan pekerja, malah ada yang memberi fleksibiliti kerja separuh masa berbanding dengan sebelum ini. Tetapi setelah pengumuman yang dibuat oleh kerajaan, saya percaya para PKS akan kembali beroperasi bukan secara normal tapi secara lebih optimum, tanpa memberi ataupun tanpa memberhentikan para pekerja dalam masa yang getir ini.
Adakah ini syarat yang diberikan oleh SME Bank contohnya untuk memberikan pinjaman ataupun memastikan bahawa PKS ini mendapat bantuan daripada bantuan-bantuan kewangan selain daripada penangguhan pinjaman, pembayaran balik pinjaman tersebut? Adakah ini antara syarat yang diberikan SME Bank? Ia bukanlah merupakan salah satu syarat yang kami kenakan untuk para pelanggan kami untuk mendapatkan pinjaman ini, tetapi kami memberikan khidmat nasihat kerana pengurangan pekerja akan menyebabkan produktiviti akan terjejas. Kita ambil maklum bahawa dalam keadaan yang getir seperti ini, produktiviti memang sudah terjejas. Tetapi how to minimize the impact of productivity dan cuba untuk memberikan nafas baru kepada para usahawan untuk terus beroperasi. Cuma yang saya dapat sarankan kepada para PKS, this is the time that we have to assess our business model. COVID-19 has changed the business landscape. Kita tak boleh buat seperti apa yang kita buat selama ini. Kita harus melihat bisnes dari sudut yang berbeza. To be more creative, to be more resilient, tanpa mengorbankan, try to sacrifice other resources ataupun peluang-peluang yang sedia ada. Okey, Encik Arya, kita akan kembali bersama dengan Arya sebentar saja lagi. Kita ingin terus bersama dengan Azizi Mustafa, Ketua Pembangunan Kewangan Malaysia Industrial Development Finance Berhad MIDF, dan kita tahu bahawa MIDF membantu membangunkan PKS yang terlibat dalam sektor pembuatan. Dan Azizi, mungkin Azizi boleh jelaskan kepada kami bagaimanakah mereka terkesan pada ketika ini, kerana kita tahu permintaan untuk pembuatan domestik dan juga beberapa negara di serata dunia pun terkesan ketika ini. Tapi daripada segi supply side, daripada segi pembuatan tersebut, adakah mereka mengurangkan operasi dan juga mereka mungkin mengurangkan pekerja? Selamat pagi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sektor pembuatan ini merangkumi banyak bidang. Daripada segi automobil, daripada segi barang-barang pengguna dan sebagainya. Memang tidak dinafikan buat masa ini banyak sektor PKS di sektor pembuatan yang terpaksa memberhentikan operasi mereka kerana demand produk mereka agak berkurang buat masa ini. Tapi ada juga setengah-setengah PKS yang demandnya meningkat, seperti yang mereka terlibat dalam sektor perubatan misalnya, demand untuk PPE sekarang ni amat meningkat, untuk face mask dan sebagainya. Jadi mereka ini sekarang ni tengah meningkatkan lagi ramp up dia punya production. Jadi ada orang kata balance and strike and balance lah between setengah-setengah pengusaha PKS di sektor pembuatan. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya memang terkesan wabak COVID-19 ini kepada sektor pembuatan. Dan kami di MIDF sentiasa berharap akan sentiasa memberikan bantuan kepada sektor-sektor pembuatan PKS agar mereka dapat berterus operasi. Dan kalau kita tengok setakat ini pun terlalu banyak permohonan-permohonan yang telah dihantar kepada MITI untuk memohon kebenaran untuk beroperasi di waktu MCO ini. Dan pihak MITI sedang cuba daya upaya untuk proses semua permohonan ini. Apa permohonan tu, Encik Azizi? Bagaimana yang kita tahu melalui daripada pengumuman MCO, cuma ada setengah-setengah perkhidmatan yang kita anggap sebagai essential services yang dibenarkan untuk beroperasi di waktu MCO ini. Jadi pihak MITI sekarang ini menerima banyak sekali permohonan untuk meminta kebenaran permission untuk mereka ni terus beroperasi di waktu MCO ini. Ini termasuklah daripada pengusaha-pengusaha makanan dan ada juga pengusaha-pengusaha yang ataupun manufacturer ada produk tapi dia cuba mengambil kesempatan untuk membantu kerajaan buat masa ini dengan membuat benda-benda ataupun produk-produk yang berkaitan yang on high demand sekarang ni. Ada pengusaha tisu misalnya sekarang ni dia tengah berusaha untuk buat face mask untuk memenuhi permintaan negara misalnya.
Jadi mereka ini terpaksa memohon kelulusan daripada pihak MITI untuk beroperasi di waktu MCO ini. Jadi ada dua spektrum di situ. Satu spektrum mereka yang sangat terkesan dengan MCO atau PKP ini. Yang kedua adalah mereka yang berusaha untuk mengembangkan operasi mereka dan juga mengambil peluang kepada permintaan pelbagai produk yang ditawarkan sewaktu PKP ini. Bagaimanakah MIDF melihat kepada mengimbangi, memastikan pelaksanaan untuk kedua-dua spektrum yang berbeza ini dapat dilaksanakan dengan baik? Adakah penambahan modal untuk mereka dan juga bagi mereka yang terkesan, bantuan tersebut tentunya harus dicepatkan. Bagaimana ini dilaksanakan? Betul. Di pihak MIDF, kami cuba sedaya upaya kami untuk membantu terutamanya kepada PKS yang masih beroperasi di waktu MCA ini. Dan selalunya daripada segi modal kerja, salah satu produk yang kita tawarkan kepada PKS adalah modal kerja. Jadi di waktu ini mereka memerlukan banyak modal kerja. Ya. Salah satu cabaran, dan ini juga mungkin satu yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, ya, yang kita dengar daripada ini apa orang kata rumusan daripada pihak PKS berkenaan modal kerja adalah bahan mentah. Semasa China menghadapi lockdown, kebanyakan daripada perusahaan-perusahaan PKS ini menghadapi kekangan untuk mendapat bahan mentah daripada luar negara, terutamanya daripada China. Yang menyulitkan keadaan lagi adalah kerana mereka ini telah pun membayar in advance, ya, duit untuk beli bahan mentah, tapi bahan mentah itu tidak boleh dihantar ke Malaysia. Jadi mereka terpaksa mencari bahan mentah daripada negara-negara lain. Dan untuk mencarinya satu hal, tapi yang lebih memeningkan PKS ini adalah dari segi kewangan. Kerana mereka telah pun bayar bahan mentah yang sepatutnya diterima tapi tidak boleh diterima. Dan sekarang mereka terpaksa mencari modal lain untuk membeli bahan mentah daripada negara lain. Di sini MIDF cuba sedaya upaya untuk membantu mereka melalui working capital supaya mereka dapat terus bahan mentah. Okay. Dan kami di MIDF masih lagi beroperasi seperti biasa di cawangan-cawangan regional office kami, dan kami juga ada menyediakan khidmat nasihat terpanggil business advisory yang sebenarnya kita lancarkan bulan Oktober tahun lepas, di mana bukan sahaja pelanggan MIDF tetapi any PKS can call this number and kita akan cuba memberi bantuan daripada segi khidmat nasihat, daripada segi ke mana nak bentuk-bentuk pinjaman ataupun bantuan yang disediakan oleh kerajaan, kita akan cuba bantu mereka. Okey, Azizi, saya akan berikan Azizi dua soalan, ringkas saja untuk jawapannya. Pertama sekali adalah bagaimanakah ekspor mereka, jika mereka mengekspor, adakah permintaan ekspor juga terkesan dan bagaimanakah mereka boleh menampan kesan ini, dan juga paling ringkas sekali pengajaran paling utama ketika PKP ini kepada PKS yang terlibat dalam manufacturing, pelbagaikan sumber, pelbagaikan pasaran ekspor, bagaimana? Okey, soalan yang pertama mengenai ekspor memang terkesan, ya, secara ringkasnya, sebab pandemik COVID-19 ini adalah global pandemik, ya, maknanya memang semua market terkesan. Daripada segi pengajaran yang dapat dipelajari waktu PKS ini atau MCO ini adalah daripada segi apa orang kata keupayaan mereka, ya, untuk menangani pandemik ataupun masalah-masalah sebesar ini. Sebagaimana kita sedia maklum, syarikat-syarikat seperti PKS normally dia punya reserve ni ada cuma untuk 2 bulan. Kalau yang mikro lagi lah, selalunya reserve tunai yang dia ada cuma 2 minggu. Jadi bagaimanakah mereka untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini? Kalau di syarikat-syarikat yang besar kita ada kita punya plan-plan kecemasan. Mungkin sekarang ini PKS perlu juga ada plan-plan kecemasan. Kiranya berlaku bencana, tak kiralah wabak penyakit dan sebagainya. Okey, terima kasih Azizi Mustafa, Ketua Pembangunan Kewangan Malaysia Industrial Development Finance Berhad dan juga Timbalan Pengurusi ADFIM. Kita kembali kepada Arya. Arya, saya ingin tanya soalan yang sama berkenaan dengan pengajaran yang harus PKS hadapi, kerana di media sosial di luar sana ramai yang bincangkan bagaimana PKS harus turut bersedia dalam tempoh yang tidak dapat diketahui berapa lama tempohnya dan juga keadaan semasa pada ketika ini. Saya ingin
jawapan tersebut sebentar saja lagi dan juga kita akan sebentar saja lagi bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Nasional Berhad dan juga Ahli Majlis ADFIM Azlina Juliani Abdul Jalil sebentar saja lagi. Kembali selepas ini. Dan terus bersama dengan Arya Putra Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank. Arya, tentunya pengajaran paling penting untuk PKS pada ketika ini apa? Adakah cash flow? Adakah untuk memastikan bahawa simpanan reserve tersebut mencukupi untuk tempoh yang panjang? Apa yang Arya nasihatkan kepada PKS daripada SME Bank? Seperti yang disarankan ataupun yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, this is unprecedented situation facing by all of us. So it takes unprecedented way of doing things. Seperti kita sedia maklum, PKS pada masa ini ataupun sebelum ini terlalu bergantung kepada supply of raw material from overseas. So we have to review this. We have to memperkasakan lagi sumber supply of raw material from our local PKS. This is how we have to build the resilience. Do the unprecedented way of doing business. Untuk cabaran di SME Bank, we also need to accelerate the unprecedented way of doing business as well to deliver the best services to our customer. Meaning, we try to expedite all of the application to make sure para PKS kita mendapat bantuan financing ni atau mendapat bantuan pinjaman ini tepat pada masanya dengan jumlah yang bersesuaian. Jadi itu adalah saranan saya kepada semua PKS dan juga para ahli-ahli perbankan. We have to move on. We have to look at new opportunity of doing business. Dan sebagai pengurusi ADFIM juga, bagaimanakah ADFIM berperanan kepada ketika ini memberikan maklumat paling penting, kemudian memastikan bahawa bantuan tersebut dapat disalurkan dengan efisien, baik dan juga pantas, dan bagaimanakah peranan ADFIM pada ketika ini, ahli-ahli ADFIM? Ya, alhamdulillah ahli-ahli ADFIM amat komited dalam membantu para PKS. Seperti yang Saudara Rizal maklumkan tadi, kita terdiri daripada perbankan dan juga bukan perbankan organisasi yang menjadi ahli ADFIM. Antara kesemua input yang diberikan oleh ahli ADFIM telah disalurkan kepada SG ataupun kepada pihak yang bertanggungjawab seperti di Bank Negara dan juga di kementerian. Malah SME Bank sebagai agensi di bawah MEDAC amat komited untuk memberi feedback yang telah disalurkan oleh ahli-ahli ADFIM untuk tindakan atau pertimbangan pihak kerajaan. Seperti bagaimana PKS dapat dibantu secara bukan hanya dari segi kewangan tetapi bantuan-bantuan seperti latihan yang dapat diteruskan walaupun PKP masih berkuat kuasa pada masa ini. Terima kasih Arya Putra Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank. Kita terus bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Nasional Berhad dan Ahli Majlis ADFIM Azlina Juliani Abdul Jalil. Azlina, pertama sekali tentunya franchisee juga mendapat peluang untuk mendapat nasihat dan juga mendapat input daripada franchisor mereka sendiri. Bagaimana pula peranan PNS dalam situasi ini? Apakah yang nilai tambah yang diberikan PNS kepada franchisee dan juga franchisor di Malaysia pada ketika ini? Saya boleh ibaratkan para franchisee sebagai mendapat dua lapisan perlindungan, ya, double layer protection, ya. Dalam konteks franchise industry, franchisor adalah dia business leader, ya, the franchisee's business leader, pemimpin, pengemudi kepada sesuatu jenama. Selain daripada bimbingan, panduan daripada franchisor dalam mengharungi cabaran di luar jangka ini, PNS sebagai peneraju industri franchise memainkan peranan di peringkat kerajaan. PNS yang merupakan syarikat milik Menteri Keuangan diperbadankan
juga merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya. Jadi PNS akan memainkan peranan sebagai peneraju industri di peringkat kerajaan, yang mana kami akan memastikan pakej rangsangan ekonomi akan disalurkan kepada para usahawan franchise ya, dengan sebaik mungkin. So kami akan menjadi pengantara, kami akan menambah nilai kepada industri sebagai pengantara di antara industri dan pakej rancangan ekonomi oleh pihak kerajaan. Apa fokus PDS pada ketika ini untuk memastikan bahawa pakej tersebut dapat dilaksanakan? Apa fokus utama yang pertama sekali, low hanging fruits yang ingin disampaikan kepada franchisee? Okey, selain daripada penangguhan pembayaran pembiayaan, PNS juga mengadakan komunikasi secara berterusan bagi mengenal pasti isu-isu permasalahan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan franchise ya. Sebagai salah satu cabang komunikasi strategik, kami telah mengadakan kaji selidik ke atas isu-isu perniagaan masing-masing dan keperluan masing-masing supaya kami dapat memberi solusi yang tepat dan cepat. Ya. Seperti mana yang kami bincangkan di peringkat PNS. Ya. Now is a matter of survival of the fittest and fastest. Jadi kami amat prihatin dan kami menyedari ya, keperluan solusi yang tepat dan cepat ya, serta tindak balas yang pantas kepada perubahan langkah perniagaan dalam menghadapi cabaran COVID-19 ini ya. Beyond dollars and cents ya, Azlina, mungkin Azlina boleh juga jelaskan apakah saranan tersebut? Adakah untuk berinovasi, adakah untuk memastikan respon yang pantas, produk baru yang pantas kepada pengguna di luar sana? Semestinya kami sentiasa melihat daripada sudut keperluan pengguna, kepuasan pengguna ya. Dan kami sentiasa memastikan agar industri franchise memenuhi keperluan pengguna, melangkaui kehendak pengguna. Sedemikian kami telah menyediakan platform sama ada menerusi bekalan, rantaian bekalan, supply chain. Ya. Kami ada supply chain management in place. Ya. Kami juga ada menyediakan e-marketplace ya, bagi memastikan usahawan kami dapat memperluaskan pasaran menerusi e-marketplace yang kami bentuk daripada tahun lepas yang dikenali sebagai Pibli ya. Masih baru di pasaran dan kami sangat mengharapkan ya, para usahawan franchise khususnya dapat beradaptasi secepat mungkin kepada perubahan landscape perniagaan pada hari ini dengan mengadopt ya, dengan mekanisme online ya, secara atas talian ya, serta cashless tanpa tunai. Transaksi perniagaan pada hari ini menuntut transaksi di atas talian serta tanpa tunai. So kami menyeru kepada seluruh industri franchise agar menurut peralihan ya, mengikut peralihan dan memastikan tidak ada kepincangan daripada segi maklum balas, daripada segi kepantasan dalam
mengadaptasi kepada landscape perniagaan yang diperlukan. Azlina, terima kasih. Azlina, maaf kami harus memotong Azlina di situ. Maaf Azlina ya. Itu saja masa yang kita cukup pada pagi ini. Terima kasih Azlina Juliani Abdul Jalil, Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Nasional Berhad dan juga Ahli Majlis ADFIM membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah franchisee dan juga franchisor dapat mendapat manfaat daripada Perbadanan Nasional Berhad ketika tempoh krisis COVID ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami membincangkan berkenaan dengan pelaksanaan pakej rancangan yang diumumkan kerajaan. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.